A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zaimah dan Cik Abdul Halid, pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin yang Kampung semester 7, akan menerangkan tentang tajuk Al-Kharraziyah. Al-Kharraziyun sayantamuna ila Abi Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu. Al-Kharraz ini merujuk kepada pengikut ataupun anak murid kepada Abi Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu adalah seorang ulama sufi, seorang tokoh sufi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Abbara al-hal al-fana wal-baqa. Abi Sa'id Al-Kharraz ni mengemukakan kefahaman tentang al-fana wal-baqa. Namun begitu, beliau bukanlah pengasas ataupun orang pertama yang membahaskan tentang al-fana wal-baqa. Beliau merupakan orang yang banyak membicarakan tentang al-fana wal-baqa. Okey. Jika dilihat daripada sudut definisi, al-baqa ala lisan al-'aini wa muqtada al-lughah. Terdapat tiga jenis baqa dari sudut al-'aini, dari sudut literasi ataupun dari sudut bahasa dia. Okey. Yang pertama, al-awwalu baqa tarafahu al-awwal fi fana wa tarafahu al-akhir fi fana. Maksudnya kekal peringkat permulaannya pada permulaannya dalam keadaan dia binasa. Wa tarafahu al-akhir fi fana, dan peringkat akhirnya pada akhirnya dalam keadaan binasa. Mula-mula dia kekal dalam keadaan binasa, lepas tu akhirnya pun dia kekal dalam keadaan binasa. Okey, kita tengok contoh ya. Mislu hadhihi dunya allati lam takun mawjudah fil ibtidah. Contohnya dunia ni yang mana pada permulaannya dia tak wujud. Dia tak wujud tu, itulah keadaan dia kekal dalam keadaan fana, kekal dalam keadaan musnah pada permulaan itu, pada keadaan dalam keadaan tiada lah maksudnya. Wala takunu mawjudan fil intihah. Kemudian dia tidak wujud pada perakhirannya. Wa mawjudatin al-ain, dia wujud sekarang. Maksudnya kalau kita tengok dunia ni lah, kita dapat perhatikan dunia sebelum adanya dunia ni, maksudnya dia permulaannya sebelum adanya dunia ni dia tak ada. Dunia ni tak ada. Lepas tu sekarang ni dunia ni ada. Lepas tu dunia ni nanti akan binasa. Kebinasaan dia tu lah nanti akan kekal. Itulah yang dimaksudkan dengan qatarafahu al-akhir fil fana. Okey, baqa jenis yang kedua pula, baqa lam yakun mawjudan qattun wa wujida wa la yufna abadan. Kekalnya sesuatu perkara yang dahulunya tak ada, kemudian baru ada, dan dia tidak akan musnah selama-lamanya. Contoh, al-jannah, al-nar, al-akhirah wa akhirat. Surga, neraka, hari kiamat, hari akhirat, dan ahli-ahlinya. Maksudnya kat sini kalau kita tengok, kalau kita belajar kan, kalau kita tahu yang mana-mana kita tahulah surga, neraka, hari akhirat ni, lepas tu ahli-ahlinya, maksudnya ahli surga, ahli neraka ni permulaannya tiada, dia kekal dalam keadaan tiada pada permulaannya. Kemudian Allah jadikan surga, neraka dan yang lain-lain lah, Allah jadikan, dan Allah tak akan musnahkan sampai bila-bila, dia kekal sampai bila-bila. Okey. Kenapa dia kekal? Sebab Allah menginginkan supaya dia kekal. Baik, yang ketiga pula,
baqa la yumkinu abadan annahu lam yakun wa la yumkinu annahu la yakunu wa dhalika baqa'ul haqqi wa sifatihi jalla jalalah lam yazal wa la yazal wa huwa qadimun ma'a awsafihi. Okey, yang ketiga ni pula dia kata kekal dan sedianya Allah Ta'ala senantiasa zat dan sifat-sifatnya dan sentiasa akan ada sampai bila-bila. Yang jenis yang ketiga, bakat jenis yang ketiga ni merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita belajar dalam akidah sendiri pun kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sifat kekal dia tak sama dengan sifat kekal makhluk. Sifat kekal Allah Ta'ala ni akan kekal sampai bila-bila, tak ada permulaan, tak ada perakhiran baginya. Okey, wal muradu min baqaihi dawamun wujudihi wala musyarikatun li ahadin ma'ahu fi awsafihi. Dan yang dimaksudkan dengan kekalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dawamun wujudihi, berterusan kewujudannya, wala musyarikatun li ahadin, dan tak diseketui oleh sesuatu, oleh seorang pun, oleh sesuatu lah fi awsafihi, dalam sifatnya. Maksudnya tak ada satu makhluk pun yang boleh sama dengan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Okey, ilmu al-fana wa ilmu al-baqa. Fana dan baqa dari sudut ilmu, dari sudut maksud bila maksudnya begitulah. Yang pertama, ilmu al-fana huwa an ta'lama anna dunya faniyah. Ilmu al-fana, bahawa kamu mengetahui bahawa dunia ini akan musnah, dunia ini musnah. Wa ilmu al-baqa huwa an ta'lama anna al-uqba baqiyah. Kamu tahu bahawa hari akhirat tu akan kekal. Okey, kalau ilmu al-fana, contohnya kalau kita lihat satu bangunan yang tersergam indah. Contoh, bila mana bangunan tu kena bom ke, bila bangunan tu runtuh ke, bangunan tu musnah. Kita nampak benda tu dengan mata kita. Dari sudut ilmu ni, fana dari sudut ilmu ni, kita nampak. Wa ilmu al-baqa huwa an ta'lama anna al-uqba baqiyah. Ilmu al-baqa ni kita tahu bahawa hari akhirat tu, maksudnya macam syurga neraka tadi lah, akan kekal, macam tu. Okey, baqa dari sudut hal, baqa dari sudut keadaan, dan fana dari sudut keadaan. Macam tadi, dari sudut ilmu tu kita nampak fizikal macam mana. Kalau musnah, kita nampak musnah macam mana kan. Okey, kalau baqa dari sudut hal, kita tengok satu contoh. Bahawa annahu hina yufna al-jahla fala muhalah ayyuqa al-ilma wa hina tufna al-ma'siyah tufa at-ta'ah. Maksudnya dia kata ketika musnahnya sifat jahil, ketika hilangnya sifat jahil yang ada pada diri seorang tu, contohnya, maka akan kekallah sifat ilmu yang ada pada diri kita, pada diri seorang tu. Contoh macam saya asalnya tak tahu tajuk Al-Kharaziyah ni, saya jahil. Apa tu Kharaziyah, tak tahu kan. Tapi bila dah belajar, dah dengar pusat ajar semua, sifat ilmu tu ada pada diri saya. Hilanglah sifat jahil tu. Yufna sifat jahil tu. Dan dibuka al-ilm. Lepas tu ketika mana hilangnya sifat maksiat, kekallah sifat taat. Yelah, kalau contoh kita berada dalam ketaatan, contoh kita tengah sembahyang ke apa, takkan kita dalam masa yang sama kita melakukan kemaksiatan. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan fana ataupun baqa dari sudut keadaan. Kita tak nampak, macam contoh jahil tu kita tak nampak, oh jahil, aku jahil. Kita tak nampak, cuma keadaan tu kita tahu dan keadaan tu ada. Walakin laisa maksud ahli hadhihi tariqah bihadhihi al-ibarah ma dzakarnahu wa asharatuhum fi hadha al-aslu laisa bil-'aini wal-hal. Namun begitu, dia kata yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan yang nak dibincangkan dalam ini bukanlah fana dan baqa dari sudut ilmu dan hal tu. Wa hum la yasta'miluna al-fana wal baqa fi darajah kamal ahli al-wilayah. Pada untuk mereka yang telah sempurna pada pandangan Allah,
keahlian, kewalian dia ni, mereka dah tak menggunakan al-fana' wal baqa' ni, li'annahum taharraru min masyaqqah al-mujahadah, sebab mereka ni dah terlepas daripada belenggu kesusahan bermujahadah tu, bersungguh-sungguh tu. Sebab wa kharaju min qayyada al-maqamat wa taghayyur al-ahwal, dan mereka ni telah keluar daripada ikatan maqamat dan bertukar kepada ahwal. Maksudnya mereka dalam keadaan sempurna kewalian ni. Ahli al-wilayah kat sini bukan yang dimaksudkan dengan individu tu, bukan merujuk kepada begitu seorang tu, bukan merujuk kepada perkayaan seorang tu. Ia merujuk kepada tahap penghayatan tauhid seseorang tu kepada Allah. Maksudnya kalau dah sampai kepada tahap kesempurnaan tu, mereka ni tak melihat bahawa ibadat ataupun ketaatan kepada Allah tu satu perkara yang susah, satu perkara yang memerlukan kepada mujahadah. Sebab ini mereka melihat semua tu satu keseronokan, dan apabila mereka melihat semua tu, mereka rasa tak sedap lah. Mereka pada tahap ini tidak menjadikan tumpuan mereka kepada maqam dan ahwal, kerana kehendak mereka ialah apa yang Allah kehendaki pada mereka. Maksudnya mereka mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak mereka. فإذا فنى العبد عن أوصافه أدرك البقاء بتمامه، أي أنه إذا فنى العبد عن آفات الأوصاف في حالة وجود الأوصاف بقاء الفناء المراد ببقاء المراد. Maksudnya macam ni, kat sini yang dimaksudkan macam ni. Dia kata sekiranya hilang dalam diri seorang hamba tu sifat-sifat awsaf ini menunjukkan kepada sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat basyariah ni boleh kita fahami dengan sifat-sifat negatif ataupun sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri manusia ni. Kata bila hilangnya sifat tu, dia akan akan wujud dalam diri kita tu, akan kekal dalam diri kita tu sifat kesempurnaan. Maksudnya bila hilang sifat-sifat mazmumah tu, akan kekal dalam diri, akan kekal kebinasaan kehendak kita. Maksudnya kehendak kita akan binasa. Kita dah tak berkehendak daripada apa-apa, di baqa' al-murad, dengan kekalnya kehendak Allah. Maksudnya apa yang kekal pada diri kita adalah kehendak Tuhan kita, bukan kehendak kita. Waktu jumlah secara kesimpulannya, anal fana an syai'in la yasifu illa biru'yatin afatihi wa nafyin iradatihi. Maksudnya dia kata fana tu tidak boleh dianggap benar. Kita tak boleh kata fana tu tepat kecuali sekiranya kita dapat meneliti kerosakan yang ada pada sesuatu perkara tu, kerosakan yang ada pada sesuatu tu, dan kita menafikan kehendak kita kepada sesuatu tu. Itu dua yang diperlukan untuk membuktikan bahawa fana tu betul-betul fana. Yang pertama, dia melihat ada kerosakan pada sesuatu itu, dan dia, yang keduanya, dia menafikan kehendak kepada sesuatu tu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan jazilan.